Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan demikian lagi sunat sujud sahwi jikalau ia seseorang tinggalkan tasyahud awal. Baik. Para penonton muslimin muslimat jemaah surau yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Muniyatul Musalli, di mana perbicaraan kita di dalam kitab tersebut pada halaman muka surat 16 baris yang paling bawah sekali. Perbicaraan kita ialah kesinambungan daripada perkara-perkara yang menyebabkan sunat bagi seseorang untuk sujud sahwi. Tak kala berlaku di seseorang tersebut, orang yang mengerjakan sembahyang, sebab itu maka menyebabkan sunat baginya untuk sujud sahwi. Maka di antara sebab-sebabnya telah kita bincang pada pertemuan kita yang lalu. Di antaranya sebab menyebabkan seseorang itu sunat untuk sujud sahwi yang pertama, iaitulah meninggalkan sunat ab'ad. Yang kedua, iaitulah melakukan perbuatan yang membatalkan sembahyang jika buat dengan sengaja, tapi tidak batal kerana dilakukan tanpa sengaja. Yang ketiga, memindahkan rukun qauli. Yang keempat, sebagaimana yang telah kita bincangkan pada pertemuan kita yang telah lalu. Ada beberapa sebab-sebab. Ada beberapa perkara-perkara, bukan sahaja meninggalkan sunat ab'ad sahaja yang sunat untuk kita sujud sahwi, tidak, ada lagi. Ada lagi perkara-perkara yang lain. Maka itu kita bincang terdahulu pada pertemuan kita yang lalu. Maka pada malam ni kita nak sambung lagi. Masih lagi pada topik perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu sunat sujud sahwi. Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Ini di antara perincian. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwinya bila? Jikalau ia seseorang itu dia tinggalkan tasyahud awal. Kita maklum secara umumnya, orang yang meninggalkan tasyahud awal, sunatlah sujud sahwi daripada kerana tasyahud awal itu merupakan salah satu daripada sunat ab'ad. Bila sunat ab'ad tinggal, maka sunat sujud sahwi. Ini perincian dia. Huraian, ada huraian masalah berkaitan dengan hal ini. Maka pengarang kita kata,
Dan demikian lagi sunat sujud sahwi jikalau ia seorang dia tinggal tasyahud awal. Dia tinggal tasyahud awal. Lalu tu maka berdiri ia seseorang itu sebelum lagi betul. Seseorang yang tinggal tasyahud awal secara umumnya sunat sujud sahwi. Ini masalahnya seseorang ini dia tinggal tasyahud awal. Baik. Kemudian hal keadaan dia tinggal tu, dia tak buat tasyahud awal, bangkit daripada sujud yang kedua pada rakaat yang kedua, Allahu Akbar, bangun. Bila dia bangun, berdiri seseorang tadi sebelum lagi betul. Dia tak bangun berdiri betul lagi. Macam mana sebelum lagi betul? Sekira-kira sampai ia seseorang kepada hak rokoknya, hak rokok bagi seseorang, dan lebih, yakni atau lebih daripada hak rokok. Jadi seseorang ini Allahu Akbar, itu hak rokok. Sekira-kira sampai pada hak rokok, Allah daripada sujud yang kedua, rakaat yang kedua, Allah tanpa ada tasyahud awal. Dia tak buat tasyahud awal. Allah dia nak bangun. Maka bila dia bangun, haknya sudah sampai pada hak rokok. Okey, sudah sampai Allah, sudah sampai hak rokok ni, hak rokok. Ya. Hak rokok. Macam itulah mudah. Hak rokok. Allah baik sampai hak rokok. Atau lebih sikit. Allah, duduk setara tu, lebih kurang. Duduk setara tu, dia tak berdiri betul lagi. Masih lagi di dalam hak rokok atau lebih sikit daripada hak rokok. Lebih kurang macam itulah. Dia masih lagi tak bangun berdiri. Jadi seseorang ini dia tinggal tasyahud awal, maka berdiri ia sebelum lagi berdiri betul, sekira-kira tu sampai ia kepada hak rokok atau lebih. Sebelum lagi betul berdiri yang memadai ia seseorang itu pada sebelum lagi betul berdiri yang memadai yang sah ia berdiri pada qiyam. Maksudnya dia tak sampai lagi pada qiyam. Berdiri dia Allahu Akbar, dia tinggal tasyahud awal. Belum lagi berdiri betul. Belum lagi berdiri yang memadai sah untuk qiyam. Belum lagi, masih lagi pada tahap-tahap tersebut. Pada tahap-tahap demikian contohnya. Jadi orang ni macam mana nak buat? Ni hukumnya kat bawah. Itu masalah yang pertama. Dia tak jawab lagi. Belum jawab lagi. Nanti dia akan jawab kat bawah. Macam mana nak buat situasi begini? Orang yang tinggal tasyahud awal, manakala dia tinggal tasyahud awal, dia bangkit, dia teringat. Sebelum lagi dia berdiri betul. Belum lagi dia berdiri yang betul. Belum lagi. Masih lagi dalam lingkungan hak rokok ataupun lebih sikit lagi. Belum lagi berdiri betul. Dia pun teringat. Lupa nak tasyahud awal. Bagaimana situasi orang yang begini? Itu satu. Yang kedua, masalah yang kedua. Atau ia seseorang tinggalkan dia kan kunut. Orang yang tak baca kunut. Jadi masalah hak tak baca kunut, maka kembali ia seorang. Maka dia pun bangkit kembali ia seorang, yakni kepada kunut, dia bangkit kembali sebelum sempurna sujudnya, sujud seorang. Macam mana? Seperti belum lagi ia seorang menghantarkan, meletakkan dahi seorang kepada tempat sujud. Sebelum lagi dia menghantarkan dahinya kepada tempat sujud. Jadi masalah yang kedua, orang yang tinggalkan kunut. Jadi bila dia tinggalkan kunut, lalu tu pada rakaat yang kedua solat subuh umpamanya, Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Allah, dia terlupa. Dia terlupa untuk baca kunut. Dia tinggal kunut. Allahu Akbar. Belum lagi sempurna sujud dia.
Yakni dengan maknanya dahi belum sampai lagi pada tempat sujud, tiba-tiba dia teringat. Allah, kunut. Lalu tu dia pun bangun kunut balik. Ini masalah yang kedua. Masalah yang pertama, tinggal tasyahud awal. Bangkit daripada sujud yang kedua, Allah, lebih daripada hak rokok dah. Ataupun hak rokok. Ataupun lebih daripada hak rokok, asalkan belum lagi berdiri lagi. Tak kira lah mana-mana, asalkan belum lagi berdiri. Jadi lebih pada hak rokok, sebelum lagi berdiri, teringat. Allah, teringat. Dia pun duduk balik. Sungguh pun dia laksanakan tasyahud awal. Sungguh pun dia teringat pada ketika tersebut di tengah-tengah kunut dia baca, tasyahud dia baca, tapi di tengah-tengah dah dia teringat, dia kembali tadi tu. Orang sebegini walaupun begitu, maka sujud sahwi pada segala surah, pada segala rupa masalah yang tersebut itu. Maka sujud sahwi, yakni maka sunat sujud sahwi pada segala rupa yang tersebut, rupa masalah yang dihuraikan tadi, yang dibuatkan tadi, yang dicontohkan tadi. Maka sunat dia sujud sahwi juga. Jikalau lupanya atau jahilnya. Kalau dia buat tu dengan lupa, dengan tak sengaja, dengan terleka, dengan terlala, dengan teralik, baru teringat. Sungguh pun dia buat tasyahud awal, tapi kihnya baru teringat. Lepas dah hak rokok. Lepas dah hak rokok. Ada satu masalah lagi, belum lagi sampai hak rokok. Ini hak lepas dah hak rokok, belum lagi berdiri betul. Kalau kata kunut, turun tu belum lagi sampai kepada menghantarkan dahi kepada tempat sujud. Sungguh pun dia bangkit kembali untuk kunut, dan juga pada masalah tasyahud, sungguh pun dia turun kembali kepada tasyahud awal. Pun begitu, sunat bagi seseorang itu untuk sujud sahwi. Sunat untuk seorang itu sujud sahwi. Habis kat situ. Boleh nampak, boleh faham. Okey, baik. Para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan jika kembali ia seorang kepada kunut atau kepada tasyahud awal. Kalau masalah ni pula macam ni, situasi ni pula. Kalaulah dia kembali kepada kunut atau dia kembali kepada tasyahud awal. Bila? Padahal dia kembali tu sudah hampir kepada qiyamnya. Berdiri dah. Itu maksudnya. Hampir kepada qiyamnya. Berdiri dah. Kalau orang kata, ni berdiri dah, sah berdiri dah ni, di qiyam ni. Hampir kepada qiyam. Ini pada masalah tasyahud awal. Atau hampir kepada sujud. Ini pada masalah kunut. Hampir pada sujud maksudnya letak dah dahi di tempat sujud. Itu maksudnya. Maka pada ketika itu batallah sembahyangnya, sembahyang seorang. Batal tu jika sengaja ia meninggalkan kedua kunut dan juga kunut dan juga tasyahud awal. Batallah sembahyang dia. Kalaulah memang dia sengaja tinggal, maksudnya tinggal kunut dan juga tasyahud awal. Memang dia sengaja, malah memang aku sengaja dah, tak mahu baca tasyahud awal. Tiba-tiba gelinya, mari gata, nak tasyahud awal, sedangkan berdiri dah, gi durung, batal. Batal. Melainkan orang yang tak sengaja buat juga, itu tak batal lah. Ni kalau sengaja, batal. Begitu juga pada masalah kunut tadi. Habis kat situ. Tu jika sudah sampai kepada berdiri. Kalau pada masalah tinggal tasyahud awal dan pada masalah kunut sudah sampai kepada tempat sujud dah. Maka hak ni kalaulah dia buat juga boleh bawa kepada membatalkan ibadat sembahyang seseorang tadi. Tu kalau dia kembali kepada hak dia tinggal tadi. Sedangkan dia sudah berdiri betul.
pada masalah tinggal tasyahud awal, sedangkan dia sudah rapatkan dahinya pada tempat sujud pada masalah meninggalkan qunut. Itu boleh bawa kepada batal ibadat sembahyang. Ada pun hak tak batal tadi, belum lagi berdiri betul. Belum lagi dia berdiri betul, dia turun pada tasyahud awal. Nanti sunat sujud sahwi juga. Ataupun belum lagi sampaikan dahinya kepada tempat sujud. Belum lagi sampaikan dahinya kepada tempat sujud. Teringat, tadi tak kunut, bangun kembali kunut. Nanti pun sunat sujud sahwi. Habis masalah tu. Baik. Tetapi tiada sunat sujud sahwi pula. Tetapi tiada sunat sujud sahwi jika belum lagi bangun berdiri seorang, jika yang meninggalkan tasyahud awal. Ini jika pada masalah orang yang meninggalkan tasyahud awal, belum lagi dia bangun berdiri tu sampai kepada hak rokok. Belum dia sampai kepada hak rokok. Baik, hak ni tak sunat kita sujud sahwi. Mana masalah yang tak sunat sujud sahwi? Tadi masalah yang pertama tadi sunat sujud sahwi. Kerana apa? Kerana dia sudah pun sampai kepada hak rokok. Dia tinggal tasyahud awal. Allah bangkit bangun sampai dah kepada hak rokok. Ataupun lebih daripada hak rokok. Turun kembali kepada tasyahud awal. Sunat sujud sahwi. Satu. Hak ni dia belum sampai kepada hak rokok. Ni. Tiada sunat sujud sahwi. Dia sujud pada rakaat yang kedua. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Misal. Kemudian dia pun nak bangkit. Allah nak bangkit berdiri. Sepatutnya ada tasyahud awal, dia lupa contoh. Allah. Dia bangun tu belum lagi sampai hak rokok. Tadi hak masalah yang pertama sudah sampai hak rokok. Ataupun lebih. Hak ni belum sampai hak rokok. Masih lagi di bawah-bawahnya. Masih lagi di bawah. Allah. Duduk kembali. Hak ni tiada sunat sujud sahwi. Ini masalah yang kedua. Baik, seterusnya. Atau turun seseorang. Ini dia turun pada hak rokok gitu. Pada pada masalah seorang yang meninggalkan qunut. Yakni takdir kalamnya macam ni. Tiada sunat sujud sahwi. Tetapi tiada sunat sujud sahwi jika belum lagi bangunnya. Jika turunnya. Jika belum lagi turunnya. Yakni pada hak rokok. Pada masalah orang yang meninggalkan qunut. Kena buat takdir macam tu baru kita faham. Maksudnya masalah qunut pula. Jadi masalah qunut contohnya solat subuh. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Lupa nak qunut. Allah. Nak turun. Allah. Tanpa dia buat qunut. Allah. Tapi belum lagi sampai hak rokok turunnya. Turunnya belum lagi sampai hak rokok. Itu. Allah. Belum lagi sampai hak rokok. Teringat. Kembali kepada qunut. Bangun balik kepada qunut. Untuk masalah kedua-dua yang tersebut tadi. Pada masalah tasyahud awal. Belum lagi bangun. Bangkit. Sampai kepada hak rokok. Belum lagi. Masalah
kunut, belum lagi turun kepada hak rokok. Belum lagi sampai kepada hak rokok. Dua masalah ini tiada sunat sujud sahwi. Tak apa, tak perlu sunat sujud sahwi. Tak perlu sujud sahwi. Hukumnya tak sunat. Sebab apa tak sunat? Kerana sedikit perbuatannya. Perbuatan bagi seseorang. Sikit sangat perbuatan dia tadi. Hak dia terlupa tu sikit je perbuatan dia. Dia kembali ingat. Dia pun kembali kepada hak dia teringat tadi. Maka kerana sedikit sangat perbuatan tersebut, yang dia langkau lah kalau kita kata, maka tak sunat sujud sahwi. Yang sunat sujud sahwi, iaitulah pada ketika mana telah sampai kepada hak rokok. Turun pun telah sampai pada hak rokok. Kalau hak nisbah bangun pun sudah sampai kepada hak rokok. Jadi hak rokok ni sebagai satu dobit, sebagai satu kita panggil sifir, menentukan sunat sujud sahwi ataupun tidak. Pada dua masalah, sama ada tinggal kunut ataupun tasyahud awal ingat kembali. Baik, habis kat situ. Itu dia. Baik. Maka segala surah yang tersebut, itu masalah-masalah yang tadi itu, hak dia disebutkan semua tadi daripada, dan demikian lagi sunat sujud sahwi jika seorang tadi tinggalkan tasyahud awal, semua tu ialah pada masalah jika imam atau orang yang sembahyang sendirinya. Tu jika seorang tu imam, jika seorang tu sembahyang sendiri, begitulah keadaannya. Baik. Maksudnya kalaulah sampai hak rokok lagi, sunat lagi sujud sahwi, maksudnya pergi turun kembali. Sunat sujud sahwi apa semua tadi itulah. Itu jika imam atau orang yang sembahyang sendiri. Kemudian, maka jikalau yang sembahyang itu makmum, kalau kita ni makmum sedang ikut imam, bolehkah macam tu? Maka tiada tafsil lagi, tiada huraian-huraian lagi, hanya wajib ia makmum kembali mengikut imamnya pada barang yang tempat imamnya. Mana imam buat, situlah dia kena ikut perbuatan imam. Itu jikalau kita makmum. Melainkan dia kata, ni baru boleh kita nak menyalahi imam. Mana? Melainkan jika perbuatan imamnya itu tersalah, ia imam mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyang. Kalau imam buat perkara hak batal sembahyang, tak boleh ikut hak ni. Hak lain kena ikut selagi mana tak batal. Kalau batal, maka tak boleh nak ikut. Contoh seperti ia imam. Seperti ia imam qiyam. Sudah betul dah tempat berdirinya. Berdiri dah dianya. Qiyam tu. Maka kembali pula ia imam. Dia kembali kepada duduk membaca tasyahud. Berdiri dah. Yang mana hukumnya tadi, maksudnya kalau kita sembahyang seorang, maka kalau kita turun dengan sengaja, batal sembahyang kita kerana sudah pada tempat betul pendiriannya. Sudah berdiri betul dah. Tiba-tiba kita duduk sampai kepada rukun yang seterusnya, nak pergi ambil sunat, tak boleh. Ni pun sama. Jadi imam tersalah, maka kita tak boleh nak buat, tak boleh nak ikut dah perbuatan imam tadi. Kerana apa? Imam sudah berdiri betul dah. Dia tinggal tasyahud awal. Tiba-tiba dah dia berdiri betul, dia pergi duduk balik. Jangan ikut dia. Kita kena berdiri di tempat tersebut. Dah kita tinggal dah tasyahud awal, biarkan tasyahud awal. Kita sedang duduk berdiri dah sekarang ni, maka berdirilah kita. Jangan kita turun duduk. Imam duduk tu, jangan ikut dia.
Kerana dia tu tersalah mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyang. Itu satu. Atau sujud ia seorang. Atau sujud ia imam. Dia sujud sudah sempurna anggotanya yang 7. Ini pada masalah tinggal kunut. Imam pergi sujud dah. Semua dahi-dahi ni tangan rapat habis dah. Lalu tu maka kembali pula kepada kunut. Dia bangun balik pergi kepada kunut, padahal sudah sampai dah dahi dia kepada tempat sujud. Bangun balik ke kunut. Kita jangan ikut ni. Teruskan berada pada posisi tempat sujud tadi. Itu masalah kunut. Maka tiada harus makmum mengikut kembali beserta dengan imamnya. Tak boleh nak ikut imam pada ketika itu. Tak boleh. Imam tersalah mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyang. Dah tu. Dia telah tersalah buat perkara yang membatalkan sembahyang. Tapi oleh kerana dia tak sengaja. Tadi batal jika sengaja. Sungguh pun begitu, kita makmum, kita tahu ini dia telah mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyang. Di seorang imam tadi, tak boleh kita nak tunggu. Tak boleh kita nak tunggu imam. Batal ke solat kita? Tak batal. Tak batal solat kita. Gitu. Lalu tu, nak buat macam mana ni? Tetapi hendaklah menanti berdiri imamnya jika sudah ia berdiri serta imamnya pada surah, pada masalah meninggalkan tasyahud awal tadi. Duduk di berdiri itulah. Duduk di berdiri. Jangan turun ikut imam. Kerana imam tadi Allah dia tinggal tasyahud awal, dia sudah berdiri dah. Berdiri betul dah. Dia pun duduk balik. Jangan ikut dia. Nanti di tempat kita berdiri itulah. Duduk situ kitanya. Kita makmum ni. Kerana kita tinggal dah tadi tasyahud awal. Itu satu. Atau belum lagi berdiri ia makmum. Maka kembali imamnya duduk tasyahud. Padahal ia imam sudah berdiri betul. Wajib makmum itu berdiri. Jangan ia duduk beserta dengan imamnya. Kalaulah pula kita ni, makmum ni, Allahu Akbar, imam pergi dulu, kita tak bangun lagi. Allah, kita pun bangun. Sampai bangun sikit, tengok imam berdiri betul dah di hadapan kita. Imam berdiri betul dah. Dia pun pergi duduk tasyahud awal. Sungguh pun begitu, jangan kita pergi sujud juga. Jangan kita duduk tasyahud awal, jangan. Jangan kita duduk tasyahud awal. Kita kena bangkit berdiri. Kena bangkit berdiri. Jangan ikut imam hak duduk tu. Dia kembali tadi tu. Jangan ikut dia. Kerana dia sudah berdiri betul dah tadi. Ni kita terlambat maksudnya begitu. Demikian lagi jika sujud imam padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum. Demikian lagi masalah hak sujud pula. Jika sujud imam padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum. Imam tu dia sujud sebelum lagi dia tunduk. Terbelik dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian lagi jika sujud yakni jika sujud dah. Dia tinggal kunut imam ni. Padahal sebelum lagi tunduk, yakni tunduk oleh makmum. Padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum. Kemudian kembali imam pada kunut. Imam sujud dah. Padahal belum lagi tunduk. Baik. Hak ni masalah sujud yang mana tinggal kunut. Jadi katanya, untuk masalah kunut pula, jika sujud imam, imam sujud dah. Dia letak dah dahi dia pada tempat sujud. Padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum.
Makmum di belakang tak tunduk lagi ke bawah. Jadi tinggallah kunut oleh kerana imam tadi tinggal kunut. Lalu tu maka kembali imam kepada kunut. Dia duduk sujud dah. Tempat sujud dah, hantar dah dahinya, bangkit balik pada kunut. Maka pada ketika itu kita makmum tiada harus makmum itu kunut serta imamnya. Nak buat macam mana? Tetapi wajib ia makmum turun sujud. Duduk nantilah kita pada tempat sujud. Ini jika pada masalah sama ada tasyahud awal ataupun kunut, imam yang tinggalkan, tiba-tiba imam tadi dia sudah sampai kepada berdiri betul. Kalau pada masalah tasyahud awal, dia sudah sampai kepada sujud, dahinya sudah sampai pada tempat sujud. Pada masalah kunut, dia pun kembali balik. Kita makmum tidak boleh untuk ikut pergerakan tersebut nanti pada tempat itu. Kalau pada masalah tinggal tasyahud, dah kita tinggal tasyahud, nantilah pada berdiri. Kalau masalah kunut, dah kita tinggal kunut, nantilah pada tempat sujud. Itu masalah fiqhnya begitu. Habis itu. Tu dia. Mana stesen ni? Baik. Maka adalah dua surah ini, dua masalah yang tersebut tadi pada masalah tinggal tasyahud dan juga tinggal tinggal kunut. Jika sudah sampai pada tempat berdiri ataupun jika sudah sampai pada pada tempat sujud, tiada harus makmum mengikut imamnya kerana imamnya itu tiada sunyi daripada kembalinya itu jika tersalah sebab lupanya tiada batal sembahyangnya. Jadi tak harus makmum mengikut imamnya kerana imam itu tak lepas daripada kembali imam itu jika tersalah sebab lupa tiada batal sembahyangnya. Jadi kita tak boleh nak ikut imam sebab apa? Sebab imam tadi dia tak lepas. Dia ni maksudnya imam tu dia buat kira-kiranya kalau dengan sengaja batal. Tapi dia ni dengan lupa, kita kena tanggung macam tu. Kita kena zan dalam hati dia lupa ni, tak membatalkan sembahyang kerana dengan lupa. Maka adalah orang lupa, tiada harus kita ikutkan dia. Tak harus kita ikut, tak boleh nak ikut orang yang lupa. Dan jikalau tiada batas sembahyangnya sekalipun atau sengajanya ataupun dia buat dengan sengaja, maka batallah sembahyangnya itu, tiada harus kita ikut akan dia. Maksudnya kita tak batal. Imam yang buat tadi kalau dia buat dengan sengaja batal. Tapi kita tak tahu dia buat dengan sengaja ataupun tidak, maka kita tak batal lah. Ataupun dia buat dengan terlupa, memang tak batal. Oleh yang demikian tak boleh nak ikut imam. Itu maksudnya tak boleh kita nak ikut imam. Habis itu. Itu masalah dia. Itu masalah yang dibuat permasalahan di dalam kitab kita ni. Habis kat situ. Habis itu. Sikit lagi lah. Baik. Bermula sujud sahwi itu. Kita pun habis bab sujud sahwi. Bermula sujud sahwi itu dua sujud je. Dua sujud je. Jangan banyak. Dua saja. Dan jikalau banyak lupa sekalipun, walaupun banyak berlaku sebab-sebab yang sunat kita sujud sahwi, dalam sembahyang tersebut hanya sujud 2 kali sahaja. Lalu tu wajib ia seorang meniatkan sujud sahwi. Manakala kita nak sujud sahwi ni kerana kita ada buat satu-satu benda sebab-sebab bagi sunat sujud sahwi, wajiblah kita niat.
Wajiblah kita niat untuk kita sujud sahwi ni. Bila tu? Sujud sahwi ni. Dan tempat sujud sahwi tu dahulu daripada salam dan kemudian daripada tasyahud dan selawat. Tempat dia, posisi sujud sahwi ni sebelum daripada kita beri salam, selepas daripada kita baca tasyahud dan selawat. Sebelum kita beri salam, Assalamualaikum, habis dah kita baca tasyahudnya, belum daripada kita beri salam, sujud sahwi. Tu tempat sujud sahwi. Kata begitu tu, kata sujud sahwi ni seperti sujud sembahyang lah. Sujud sahwi ni serupa dengan sujud sembahyang. Serupa pada sujud sembahyang ni pada pihak mana? Pada pihak syaratnya dan segala sunatnya. Kalau kata syarat, kena hantarkan 7 anggota, kena lipat kaki, maksudnya perut jari tu kena pada bumi, tangan, apa lagi, dahi kena rapat. Dan segala sunatnya sama juga, iaitulah hidung, sunat kita rapatkan. Cuma bezanya, tetapi hak bezanya sunat dibacanya, baca seorang padanya pada sujud sahwi. Sunat kita baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Aku menyucikan Allah Ta'ala, aku menyucikan yang, iaitu Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Itu subhana man la yanamu wa la yashu. Itu bacaan ketika mana kita sujud sahwi. Maka jika memberi salam dengan sengaja, kalau orang tu dia pergi beri salam, Assalamualaikum, dengan sengaja, luputlah sujudnya, yakni sujud sahwi tadi. Tiada dapat lagi ia seorang sujud, yakni sujud sahwi. Kemudian daripada dia beri salam. Tak boleh dah lah. Kalau dah terlepas lah. Itu maksudnya. Atau lupa. Beri salam dengan lupa pun sama. Tak boleh dah nak kembali kepada sujud. Sujud sahwi. Kerana dia telah beri salam dah. Dan panjang penceraiannya demikian juga. Sama juga. Panjang dah penceraiannya. Tu dia. Dan panjang penceraiannya. Panjang perceraian maksudnya tak kena dah tu. Baik. Jadi kita kena sambung semula ni. Jadi terbelik ibarat ni. Dan panjang perceraiannya, wallahu alam wa ilmuhu atam. Kita kena sambung kembali, kita ambil balik pada bermula sujud sahwi. Kita ambil situ balik lah. Jadi terbelik sikit. Wallahu alam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.